Tiga wanita maut ketika bantu mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Tiga wanita maut, dua parah dan beberapa lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 6 buah kenderaan di kilometer 390 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Berang, Perak petang tadi. Mangsa maut merupakan perwakilan yang dalam perjalanan pulang selepas menghadiri Muktamar PAS ke-69 di Shah Alam. Mangsa Fatia Nabila Bukri, 23 tahun dan Taibah Sulaiman, 61 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dalam kemalangan itu yang melibat 12 orang mangsa semuanya. Seorang lagi, Nurul Najia Hazmi, 27 tahun, meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Slim River. Kejadian dipercayai berlaku ketika sebuah kenderaan pacuan 4 roda dipandu seorang lelaki hilang kawalan dan berpusing sebelum terbalik ke dalam longkang di kiri jalan. Lelaki tersebut kemudian dibantu 2 penunggang motosikal dan 2 kereta dinaiki 4 mangsa yang berhenti di lorong kecemasan. Berselang 5 minit kemudian, sebuah kereta dari arah sama hilang kawalan dan melanggar ke semua mangsa yang berada di lorong kecemasan sebelum terhumban ke dalam longkang di kiri jalan. Anggota bomba menggunakan peralatan khas seperti pemotong hidrolik dan spreader bagi mengeluarkan mangsa tersebut. 2 beranak cedera parah ditetak seorang lelaki dalam kejadian di Kampung Permatang Badak, Kuantan pada jam 7 malam Khamis. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahri Wan Busu berkata, suspek 38 tahun bertindak menetak mangsa menggunakan parang mengakibatkan Razmah Awang, 71 tahun dan anaknya Ibrahim Syamsuddin, 36 tahun cedera parah di tangan, kepala serta beberapa bahagian badan. .12.50 tengah hari semalam dengan Polis Selangor. 2 lelaki tempatan berusia 42 dan 50 tahun ditahan. Turut ditemukan 200 bungkusan teh Cina berisi dadah jenis methamphetamine yang hendak disembunyikan dalam kaki meja besi. Siasatan awal mendapati gudang besi itu dijadikan tempat transit untuk mereka menyembunyikan dadah. Siasatan awal pihaknya mendapati ketika kejadian 2 beranak itu bersama 2 lagi ahli keluarga berada di dapur sebelum suspek bertindak memecahkan pintu dan masuk dengan bawa sebilah parang lalu menyerang dan menetak 2 beranak itu. Awalnya suspek menetak kepala dan tangan Ibrahim sebelum menyerang Razmah yang cuba melindungi anaknya. Suspek kemudian melarikan diri menaiki sebuah motosikal. Hasil siasatan, polis tidak menolak kemungkinan kejadian bermotifkan dendam. Ini berkaitan suspek pernah bekerja dengan salah seorang ahli keluarga itu sebelum diberhentikan kerana terlibat dengan penagihan dadah. Kedua-dua mangsa kini menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Afzan, HDAA dan berada dalam keadaan stabil. Pihak polis kini dalam usaha mengesan suspek dan kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. 2 juru kimpal ditahan dan 208 kg dadah jenis methamphetamine dirampas dalam serbuan di sebuah gudang besi di Seksyen 25 Sri Muda Shah Alam semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata rampasan dadah bernilai 7 juta ringgit itu merupakan yang terbesar untuk kontingen berkenaan pada tahun ini. Berdasarkan risikan, serbuan dilakukan 12.50 tengah hari semalam dengan Polis Selangor. 2 lelaki tempatan berusia 42 dan 50 tahun ditahan. Turut ditemukan 200 bungkusan teh Cina berisi dadah jenis methamphetamine yang hendak disembunyikan dalam kaki meja besi. Siasatan awal mendapati gudang besi itu dijadikan tempat transit untuk mereka menyembunyikan dadah dalam batang besi yang diubah suai sebagai kaki meja besi sebelum dihantar ke lokasi lain yang masih dalam siasatan. Kedua-dua suspek dikesan bergerak aktif sejak sebulan lepas. Mereka direman sehingga 26 Oktober dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang lelaki ditahan kerana menghalang tugas dan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pegawai polis ketika perlawanan separuh akhir pertama Piala Malaysia antara Perak FC dan JDT di Stadium Perak malam tadi. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan mengesahkannya selepas video mengenai penahanan tersebut tular di media sosial. Siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955. Ujian air kencing ke atas tangkapan mendapati suspek positif dadah dan telah dituduh di Mahkamah Magistrate Ipoh pagi tadi. Sementara itu, seorang lagi ditahan kerana membawa sebilah pisau pendek semasa pemeriksaan keselamatan oleh pihak polis. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan Senjata Berbahaya 1958.
Sepasang suami isteri dan seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur mengaku tidak bersalah atas 19 pertuduhan pengubahan wang haram lebih RM250,000. Nira Rahayu Zainal dan suami Rai Bafi Amdan serta Tengku Arif Bongsu Tengku Hamid sebelum ini berdepan pertuduhan culik lelaki Palestin di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun lalu. Nida Rahayu berhadapan 17 pertuduhan berkaitan melupus dan memindahkan wang hasil aktiviti haram melalui akaun peribadinya ke beberapa penerima. Kesalahan dilakukan antara 15 September hingga 23 Oktober 2022. Pertuduhan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Sabit kesalahan penjara maksimum 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram itu. Manakala Rai Bafi dituduh menerima wang sebanyak RM30,350 daripada Nida Rahayu. Tengku Arif Bongsu Tengku Hamid pula dituduh menerima wang hasil aktiviti haram daripada Nida Rahayu sebanyak RM25,000. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM60,000 terhadap Nida Rahayu, manakala RM20,000 setiap seorang kepada dua lagi tertuduh. Sebutan semula kes 20 November ini. Dua pegawai muda yang mengalami simptom strok haba ketika menjalani kursus tempur di lapang sasar kem Pusat Latihan Tempur Tentera Darat Pulada, Ulu Tiram baru-baru ini, kini dalam keadaan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Manakala 7 lagi penuntut yang mengalami situasi sama dibenarkan pulang ke rumah. Yang selain daripada hari itu satu kes yang seorang mangsa itu meninggal, yang lain masih sebahagian telah dibenarkan untuk discharge untuk balik dan ada dua orang lagi masih dalam ICU dengan keadaan yang stabil dan okey, semakin pulih lah, semakin okey dah. Katanya lagi, Kementerian Pertahanan memiliki panduan dan prosedur operasi standard ketika mengadakan latihan ketika cuaca panas. Bagaimanapun sekiranya memerlukan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka boleh mendapatkannya. Jumaat lepas, 10 penuntut yang menjalani kursus tempur pegawai muda di lapang sasar Pulada dipercayai mengalami simptom strok haba. Bagaimanapun, seorang pegawai muda, Lieutenant Muda Emil Syahid Iskandar meninggal dunia pada 14 Oktober lalu. Seorang pekerja am di Kemaman direman 7 hari selepas disyaki merogol anak kandung yang berusia 13 tahun kira-kira 2 minggu lalu. Perintah reman dibenarkan Magistrate Sharifah Amnidra Syasha Amir Sharifuddin bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanyan Ramlan berkata perbuatan individu berusia 36 tahun itu terbongkar selepas anak sulung daripada dua beradik itu mengadu kepada jiran. Mangsa turut mendakwa perbuatan tersebut telah dilakukan suspek kira-kira 2 minggu lalu. Polis berjaya menahan suspek semalam dan hasil pemeriksaan urin mendapati suspek bebas daripada bahan terlarang. Mangsa kemudian dirujuk ke Hospital Kemaman untuk pemeriksaan lanjut. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menyempurnakan Majlis Pemasyuran Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad dan Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad di Pekan Pahang. Dalam titah diraja, Al-Sultan Abdullah mengimbau kenangan zaman persekolah baginda di sekolah berkenaan. Turut berangkat pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah. Hadir sama Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Dalam titah diraja, baginda berkongsi kisah dan kenangan lama di sekolah berkenaan di mana baginda mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ahmad pada tahun 1966 sehingga 1969. Pada majlis itu, baginda turut melawat bilik darjah selain beramah mesra bersama bekas rakan sekelas baginda ketika itu serta alumni SK Ahmad. Pada majlis itu, Al-Sultan Abdullah juga berkenan SK Ahmad dan SMK Ahmad dinamakan sebagai SK Sultan Ahmad dan SMK Sultan Ahmad sempena Sultan Pahang moden pertama Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah. Ketegasan Malaysia membawa isu penindasan terhadap rakyat Palestin bukan untuk menjadi jago, sebaliknya menjadi tanggungjawab membela umat Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata umat Islam dicabar dan ia menuntut ketegasan semua. Beliau dalam ucapannya pada sidang kemuncak ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC berterima kasih kepada Perdana Menteri Arab Saudi Putera Mahkota Mohammed bin Salman bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengambil inisiatif menyatakan pendirian jelas mengenai Gaza. Katanya ini soal keadilan serta maruah rakyat Palestin dan bukannya mengenai perkauman.
Dan bila ada tindakan dari kumpulan-kumpulan Islam ke apa-apa itu dihebahkan. Ya. Satu dunia barat gayuh rendah tentang apa yang dikatakan keganasan satu pihak. Padahal kezaliman harian, rampasan tanah, settlement, pembunuhan anak-anak wanita, penghinaan berterusan puluhan tahun tidak mengesankan. Sebab itu saya katakan, mana dia kemanusiaan kita? Ya. Mana dia yang dikatakan humanity kita? Jadi ini menyebabkan kita harus bersuara. Beliau kata demikian dalam Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri dengan Diaspora Malaysia di Riyadh, Arab Saudi. Memorandum menggesa agar Amerika Syarikat menarik balik sokongan terhadap pencerobohan Israel di Palestin diserahkan kepada Kedutaan Amerika Syarikat di Ibu Negara siang tadi. Nota ditandatangani 42 NGO dan 53 tokoh individu turut menuntut pembukaan koridor bantuan kemanusiaan ke Gaza. Aktivis Gabungan Wanita Malaysia untuk Al-Quds dan Palestin antara yang mengecam jenayah kemanusiaan terbabit. Kami bersolidariti dengan rakyat Palestin dengan menyeru seluruh umat yang berperi kemanusiaan di seluruh dunia untuk mengecam tindakan kejam dan jahat Israel mengebom Gaza, termasuk hospital-hospital yang telah mengorbankan ribuan nyawa bayi, wanita dan orang awam. Dalam pada itu, RM3 juta dana disasar menerusi terbitan Al-Quran Mushaf Palestin edisi khas bahasa Inggeris bagi bantu warga Palestin di Gaza. Timbalan Menteri Kewangan berkata usaha itu melibatkan kerjasama antara Yayasan Restu dengan NGO lain bagi bantuan perubatan, makanan, pembinaan sekolah dan masjid. 30,000 cetakan dibuat dengan jualan RM100 senaskah. Negeri Sembilan pula melancarkan kempen peduli Palestin dengan sasaran kutipan RM1 juta. Menurut Menteri Besar, nilai kutipan akan disalur kepada Palestin melalui Pertubuhan Global Peace Mission. Sumbangan boleh dibuat melalui tabung kutipan di masjid atau secara terus ke akaun peduli Palestin. Esok hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dun Jepak di Bintulu, Sarawak. Persiapan akhir oleh 50 petugas SPR berjalan lancar. Tiada pusat mengundi awal akan dibuka pada hari pengundian awal 31 Oktober nanti. Pegawai Pengurus Pilihan Raya Abang Zainuddin Abang Turki menyatakan ini kerana kesemua 43 anggota polis yang mengundi awal akan menggunakan sistem undi pos. Hari pengundian ditetapkan pada 4 November. Seramai 22,804 pemilih bakal tunaikan tanggungjawab. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian penyandangnya Datuk Talib Zulkifli pada 15 September lalu. Tular di media sosial beberapa komen berkaitan penggantungan siaran Awesome TV menerusi MyTV. Ada yang dakwa ia dibuat atas arahan MCMC. Tidak kurang tuduhan, kononnya wujud campur tangan kerajaan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan sedemikian merupakan fitnah. Sebaliknya, situasi berkaitan hanya melibatkan dua entiti iaitu MyTV dan syarikat penyiaran berkenaan. Perkara itu turut diakui MyTV yang memaklumkan penggantungan dibuat atas sebab komersial semata-mata. MyTV memaklumkan Awesome TV gagal melunaskan bayaran fee akses yang tertunggak. Tiada kata sepakat berjaya dicapai hasil siri rundingan yang dijalankan. Justru penggantungan terpaksa dilaksana berkuasa 2 November. Henti penyebaran fitnah. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Hasil kutipan cukai Jabatan Kastam Diraja Malaysia diunjur meningkat kepada RM53.5 bilion tahun ini. Pertambahan didorong pelaksanaan sistem iPatuh serta 3 sistem yang baru diperkenalkan. Apabila kita pantas melakukan sesuatu dengan kaedah digital ini, maka dia akan mengurangkan ketirisan dan akan menambahkan hasil. Itu yang penting. Segala perkara yang kita buat ini, tujuan utamanya tentulah untuk mengurangkan ketirisan dan menambahkan hasil. Dan harapan kita supaya daya kreativiti dan menambah baik, memudah cara proses kerja ini akan diteruskan di Kastam dan di jabatan-jabatan lain di bawah MOF. Beliau menyatakannya selepas pelancaran 3 sistem baru berkenaan iaitu My Sawit, My Excise dan Cubic di Putrajaya. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sederhana pada kadar 3.3% berdasarkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku ketiga 2023 berbanding 2.9% pada suku kedua. Pertumbuhan disokong oleh sektor perkhidmatan dan pembinaan dengan aktiviti pelancongan memperlihatkan pemulihan selain kemajuan pelaburan dan pelaksanaan projek infrastruktur utama seperti laluan rel Pantai Timur, transit aliran ringan 3 dan My Digital 5G. Menurut Kementerian Ekonomi, anggaran awal KDNK menunjukkan kesan permintaan global yang lemah dalam tempoh tersebut, terutama ekspor pembuatan, khususnya dalam segmen elektrik dan elektronik E&E dan segmen berkaitan industri primer. Dalam kenyataan itu, ekonomi Malaysia dianggarkan berkembang pada kadar 4.0% pada 2023 berdasarkan prestasi semasa ekonomi dunia dan pencapaian separuh pertama tahun ini. Bagi 2024 pula, ekonomi negara dijangka mencatatkan pertumbuhan di antara 4.0% dengan 5.0% disokong oleh persekitaran luar yang semakin pulih dan jangkaan permintaan domestik lebih baik. Kadar pasaran buruh dijangka stabil dengan tumpuan turut diberi untuk meningkatkan aktiviti pelaburan melalui pelaksanaan berterusan projek infrastruktur serta strategi dan inisiatif mengikut dasar utama kerajaan. Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIPS 2023 catat nilai transaksi pelaburan RM2.9 bilion pada hari pertama penganjurannya di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Jumlah itu telah melebihi daripada sasaran sebelum ini sebanyak RM1.5 bilion dalam tempoh 2 hari. Semalam saja, pas habis malam, the transaction MOU tu dah reaching 2.9 billion. So in the first day lagi kita dah surpass ataupun kita dah overtake daripada kita punya target 1.5 billion. Semalam MOU understanding potential yang kita boleh lockkan lebih kurang 2.9. Ya, mereka ambil masa lah untuk follow up bagi materialize semua agreement-agreement yang dibuat. Beliau terdahulu melancarkan portal Selangor Government Data Exchange Sel GDX sempena SIPS 2023. Beroperasi 13 Oktober lalu, Sel GDX merupakan satu platform perkongsian data bersepadu merentasi agensi negeri dan sektor awam di Selangor. Portal ini dibangunkan dengan penglibatan lebih daripada 70 jabatan dan agensi kerajaan di Selangor. Pembinaan portal ini menjadikan Selangor sebagai negeri pertama yang membangunkan satu platform perkongsian data merentas negeri. Sejumlah RM90 juta yang diperuntuk dalam belanjawan 2024 kepada Risda dan Felcra untuk mengoptimumkan penggunaan tanah ladang disambut baik kumpulan sasar. Peruntukan yang ada ni kita ingat terjamin juga lah, tapi kita minta lah. Sambil itu kita nak buat projek-projek yang ada ni kita menggunakan sekarang ni maksudnya jentera-jentera untuk macam traktor untuk memulihkan tanah tu kena ada lah dengan baja-bajanya semua ni. Kita minta peruntukan tu dapat juga dimanfaatkan untuk kita buat projek-projek yang ada. Jadi dapat menambah segi hasil alhamdulillah, dan segi harga pun setakat ni masih lagi lah bagus. Tapi kita minta itulah meringankan beban hutang peserta. Jadi kalau boleh harga baja tu dengan beracun tu disubsidikan kepada peladang-peladang seperti Pekra ni. Terima kasih. Ada peruntukan tu dapat membantulah saya fikir untuk peserta-peserta penduduk-penduduk di sini untuk menjana pendapatan daripada segi ternakan.
dan juga bantuan pemakanan ternakan makanan ternakan. Melaka dipilih sebagai hub pembuatan bagi kenderaan cekap tenaga EEV dan kenderaan elektrik EV. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan komitmen itu menerusi pembangunan kilang pembuatan EV pertama di negara ini yang dibina di Taman Perindustrian Haikom Peguh Alur Gajah dengan pelaburan melebihi 100 juta ringgit. Projek dijangka bakal membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan baru. Jar-jar dengan hasrat kerajaan pusat disempurnakan oleh kerajaan negeri dalam kita menuju ke arah negara dan negeri rendah karbon. Maksudnya perancangan ini sudah jauh lebih awal untuk membuka kilang ni, bukan minggu lepas berhenti buka. Maksudnya apa yang kita nak beritahu bahawa semua pelabur-pelabur terutamanya dalam menyumbang ke arah tingginya karbon ini telah bermula untuk memulakan industri rendah karbon. Ia juga selaras dengan Pelan Tindakan Mobiliti Rendah Karbon Dasar Automotif Nasional NAP 2020 dan Pelan Induk Perindustrian Baru Malaysia NIMP 2030. Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berterusan mendekati rakyat dalam menyebarluaskan informasi berhubung Belanjawan 2024. Ia dipergiatkan menerusi aktiviti Info on Wheel khas Belanjawan 2024 menggunakan unit haibahan bergerak bermula 14 Oktober lalu. Sekian, terima kasih. Memasuki hari ke-7 pelaksanaan aktiviti tersebut, ia diteruskan ke kawasan lembah pantai Kuala Lumpur bagi menjelaskan kepada masyarakat perkara berkaitan dasar serta inisiatif kerajaan diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2024. Kita memberi tumpuan dari segi aspek apa yang kerajaan berikan kepada rakyat, khususnya dari aspek sumbangan tunai rahmah, membolehkan aktiviti ekonomi dapat dipergiatkan lagi lah apabila rakyat mendapat sumbangan, dan juga apa yang rakyat turut perolehi dari aspek pemberian rebate dari segi elektrik. Itu fokus kita. Dan seterusnya juga kita akan memberi fokus terhadap golongan belia. Program akan berterusan hingga minggu seterusnya di semua 12 kawasan parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Pandangan saya tentang belanjawan yang diberikan adalah ini, saya melihat ada belanjawan yang tertinggi yang saya difahamkan, memberikan impak yang besar kepada golongan-golongan yang memerlukan, daripada B40, daripada saya ingat pasar khemar pun akan diwujudkan, memberikan kesan yang baik daripada isu-isu yang semasa yang terjadi masa kini berkaitan dengan kos hidup yang memberikan kesan kepada rakyat, meringankanlah sikit beban daripada masa akan datang ni. Sebagai penduduk di kawasan perumahan Pantai Permai ini dan juga kawasan-kawasan sekitar, bantuan ni sebenarnya kalau dibayar pada nak raya besok itu memang bertepatan lah, sebab dapat mengurangkan sedikit perbelanjaan untuk nak menyediakan untuk hari raya punya ni. Itu saya rasa saya memang sokong penuh, dan juga saya bersyukur daripada segi bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni, saya rasa memang baik untuk golongan B40 dan menjelang perlawanan akhir hoki Piala Tun Abdul Razak 2023 esok, Paksi Kuala Lumpur menentang Melaka bakal menjadi tumpuan utama dengan kedua-dua pasukan bakal mempamerkan aksi terbaik untuk merebut gelaran kejohanan musim ini. Bagi jurulatih Kuala Lumpur, Vignesh Warren, aksi final tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya oleh pemain untuk membuktikan kemampuan masing-masing. Where this provides a launching pad for a lot of players, where they will be seen by a lot of clubs, maybe for the next year's National League, maybe as well as maybe we don't know national selectors. Bagi jurulatih pasukan lelaki Melaka, Nur Ikram Sulaiman, semua pemain wajar mempamerkan aksi konsisten andai mahu meraih gelaran kejohanan. Melaka tak expect kan, kita daripada awal kita punya perancangan kita, sebab kita bawa player juga ramai, tak expect untuk pergi jauh seperti sampai final ni. So daripada effort diorang, effort player sendiri,
dia keinginan untuk masuk dan untuk main game by game tu, belajar daripada kesilapan diorang, dan dia dah buktikanlah keinginan dia untuk masuk final. Sementara itu, aksi final wanita melibatkan Selangor menentang Sabah turut dijangka berlangsung sengit. Ini final kami yang ke-6. Dan kami akan cubalah untuk mempertahankan kejuaraan. Sebelum ni kami macam kita pernah cakap masa awal, bila kami datang as defending champion, kami akan kalah final tu. Okey. So tahun ni kita cuba elakkan benda tu. Kita akan cuba mempertahankan kejuaraan tu. Kami pun tidak meletakkan pressure dekat pemain sebab kita sudah mencipta sejarah untuk layak ke semifinal pun sudah cukup bagus, dan one step ahead kita pergi ke peringkat final, dan apa yang kami tekankan kepada pemain, habiskan. Maksudnya satu kali kita cuba untuk pegang satu piala tahun ini, sebab kita dalam tahun ini 2023 ni kita rasanya ini adalah podium finish kita yang pertama. Kejohanan Golf Piala Alphard 2023, Galvin Kendall Green berjaya mengungguli kejohanan tersebut selepas diberikan cabaran sengit oleh Paul Sun pada aksi playoff. Pada aksi tersebut, Galvin dan Paul Sun menamatkan saingan dengan catatan keseluruhan 9 di bawah par 207 pukulan sekaligus memaksa pemenang ditentukan menerusi aksi playoff. Pada aksi penentuan tersebut, Galvin berjaya melakukan pukulan birdie pada lubang pertama sekaligus membolehkannya bergelar juara pada kejohanan tersebut. I think today, I hit it well. I striked it well. I, made putts that I needed to make, and I think that gave me a bit more confidence throughout the round. And Paul played well as well. And it's obviously nerve-wracking to have playoffs, but I'm happy to have hit a good shot in the second shot, and made the putt fortunately. Sementara itu, dalam saingan kategori wanita, menyaksikan Aretha Pan berjaya meraih gelaran kejohanan selepas menang aksi playoff menentang Genevieve Ling. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.